أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pada pengetua Sekolah Menengah Setia Budi, guru-guru kanan, guru-guru Tahfiz Al-Furqan dan seterusnya para pendidik anak-anak Tahfiz Al-Furqan yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, sukalah Ustazah mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Mudah-mudahan pengorbanan kita selama ini dihitung sebagai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita telah berkorban bukan sahaja secara maddi tetapi juga secara maknawi. Khususnya bagi anak-anak di sini, tentu kita semua sudah pun lama bersabar masuk ke tahun yang kedua menghadapi pandemik COVID ini. Dan sesungguhnya bersabar itu adalah suatu pengorbanan. Kita korbankan hobi kita, hasrat kita, kegemaran kita berjalan, berhibur dan lain sebagainya. Tapi kita kekang keinginan kita dan hasrat tersebut demi keselamatan sejagat. Bukan sahaja keselamatan diri kita, bahkan juga keselamatan umat, ya, untuk menjaga SOP adalah lebih selamat berada di dalam rumah sendiri. InsyaAllah pengorbanan itu semuanya dihitung dan dinilai besar. InsyaAllah asalkan kita ikhlas kita laksanakan ini demi mentaati perintah Allah dan Rasulullah untuk bersabar di kala wabak. Sabar ni memang bukan 2 bulan, 3 bulan. Kita dah masuk tahun yang kedua dan bersabarlah ya insyaAllah. Sebab apa yang kita inginkan sebenarnya syurga Allah SWT, dan kita anggap semua ini, ujian ini sebagai asbab untuk kita beroleh bekalan-bekalan pengampunan-pengampunan di atas dosa-dosa lalu, bekalan pahala, ganjaran yang memboleh dan melayakkan kita menerima rahmat Allah SWT lalu beroleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah anak-anak sekalian, tanpa membuang masa insya-Allah kita akan sambung tafsir kita, tadabbur Al-Quran kita masih lagi dalam surah Al-Kahfi, dan kita yang seperti Ustazah janjikan, kita akan masuk ke kisah yang ketiga. Daripada surah Al-Kahfi ni 3 kisah utama. Yang pertama kita dah cerita tentang kekuatan iman 7 orang pemuda. Tengok luar biasa tu, orang muda ya. InsyaAllah anak-anak kita pun kuat iman begitu juga. Kemudian kisah kedua mengenai seorang antara 2 darjat, seorang kaya dan seorang yang miskin. Kedua-duanya adalah petani, namun seorang diuji dengan kejayaan. Tetapi yang beriman itu adalah yang tidak diuji dengan kekayaan. Dan dia telah cuba menasihati si kaya, namun si kaya ingkar, lalu Allah turunkan bala. Sekarang kita masuk kisah yang ketiga, iaitu kisah mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-94, anak-anak boleh tengok semua ayat yang ke-94, Ustazah paparkan di skrin ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ini berkenaan dengan kisah kedatangan Zulkarnain ya. Seorang raja yang sangat gagah, yang sangat berani, beriman dan bertakwa kepada Allah, menguasai 2/3 dunia. Dalam salah satu perjalanannya, beliau telah sampai ke sebuah kawasan yang mana masyarakat di kawasan tersebut terpaksa hidup dengan 2 kaum yang mempunyai persamaan, 2 sebenarnya, tapi 2 dalam satu, Ya'juj dan juga Ma'juj, iaitu nama 2 kaum. Jadi mereka ini adalah manusia, duduk bersama dengan manusia lain, tetapi perangai 2 kaum ini amatlah teruk, sehingga kan masyarakat lain tidak mampu hidup bersama dengan Ya'juj dan juga Ma'juj. Tersangat susah kerana perbuatan dan tabiat buruk yang dimiliki oleh Ya'juj dan Ma'juj ini. Jadi apa kisahnya? Masyarakat di situ mengadu kepada Zulkarnain. Qalu ya Zulkarnaini, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu membuat kerosakan di bumi ini. Apa maksud kerosakan di situ? Ada manusia yang terlalu ekstrim penggunaan harian kehidupan mereka. Bila mereka ada ni, Ya'juj Ma'juj ada ni, mesti pencemaran alam berlaku.
Makan semua haiwan, habis haiwan-haiwan yang tak sepatutnya dimakan pun mereka makan juga. Sampai pupus jadinya, kan. Apalagi kerosakan yang mereka buat, sanggup membunuh orang demi untuk memenuhi nafsu syahwat mereka. Jadi pencemaran alam kan, pencemaran kehidupan, perangai yang sangat buruk yang menyebabkan semua orang tak selesa hidup dengan mereka. Jadi rakyat ini mengadu pada raja yang sangat hebat kerana mereka tersangat kuat hingga sukar dikalahkan oleh siapa pun. Maka apabila tiba Zulkarnain, inilah masa yang tepat untuk mengadukan keburukan dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda? Ya. Setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu? Yang maksudnya rakyat ni tadi menawarkan bayaran kepada Zulkarnain supaya dari hasil pendapatan mereka ini dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka. Rakyat ni tadi minta supaya Zulkarnain tolong buatkan tembok besar yang boleh menjauhkan mereka daripada Ya'juj dan Ma'juj, yang boleh menyebabkan mereka terselamat daripada kejahatan dan keburukan Ya'juj dan Ma'juj yang sangat menyusahkan hidup mereka. Walaupun mereka tidak kaya ya anak-anak tengok, tapi kerana penderitaan mereka hidup dengan Ya'juj Ma'juj, mereka minta, mereka sanggup berkorban harta mereka asalkan Raja Zulkarnain boleh memisahkan kehidupan mereka daripada Ya'juj dan Ma'juj yang sangat teruk ini. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun, kata Raja Zulkarnain, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku jadikan daku menguasainya lebih baik dari bayaran kamu. Maksudnya banyak dah harta saya. Yang sangat saya telah pun dianugerahkan oleh Allah dengan pelbagai kekuatan, pelbagai harta yang sangat-sangat mencukupi, lebih daripada apa yang kamu nak bayar saya ni. Fa'ainuni biquwwatin, oleh itu bantulah daku dengan tenaga kamu, dengan kuwah. Zulkarnain dia cuma perlukan rakyat bekerjasama dengan dia. Beramai-ramai, kekuatan fizikal sangat diperlukan. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh. Itu je cara nak pisah pada Ya'juj dan Ma'juj. Kalau nak bunuh mereka tak boleh. Mereka terlalu ramai, ganas, terlalu kuat. Ganas sampai ke tahap sukar dikalahkan oleh raja yang sangat kuat. Masya Allah. Tak ada cara. Melainkan mereka ini dikurung di satu tempat. Okey. Rakyat pun bersetuju. Tak ada masalah. Kami asalkan dapat selamat daripada Ya'juj dan Ma'juj, kami nak. Kan? Mereka yang akan kerjasama. Jadi kata Zulkarnain, atuni zubaral hadid. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi. Hatta idza sawa baina sadafaini qala anfukhu. Sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung itu, dia pun perintahkan mereka membakarnya. Ya, jadi hatta idza sawa baina sadafaini maknanya disusunkan cecair tembaga itu di antara dua gunung. Ada dua gunung yang dua-duanya tinggi. Jadi antara dua tu kan ada lurah dia kan. Di lurah inilah dicurahkan dengan besi yang panas. Jadi bila dibakar besi itu, hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufriq alaihi qitra. Ya. Maka apabila dibakarkannya, bakar panas-panas ni, tiuplah dengan alat-alat kamu sehingga apabila ia menjadikannya merah, menyala seperti api, berkatalah dia, bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan ke atasnya. Jadi rakyat ni disuruh ramai-ramai menyalakan api supaya panas kawasan tu. Bila panas kan besi cair kan. Jadi bila besi cair tu disuruh tuang segera. Tembaga cair campur dengan besi cair, tuang di antara celah dua gunung itu. Supaya apa? Supaya nanti dua gunung tu bercantum lah. Disebabkan tembaga-tembaga yang mereka bina. Yang mereka masukkan cairan tembaga bercampur dengan besi yang mereka masukkan di celah dua gunung itu. Supaya apa? Supaya Ya'juj dan Ma'juj yang berada di sebalik gunung itu tidak boleh akses lagi ke kaum dan masyarakat manusia yang lain. Dan tembaga dan besi adalah sekuat-kuat metal. Kita tahu kan, bukan senang nak tembus kan. Akhirnya berjayalah dikurungnya Ya'juj dan Ma'juj di sebalik tembok besi tembaga itu. Di sebalik gunung, tembok besi tembaga.
famasta'u ay yazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka mereka tidak dapat memanjat tembok itu dan mereka juga tidak dapat menebuknya. Nama pun tembaga, licin kan? Kemudian tebal pula, campur dengan besi, jadi mereka tak boleh tebuk dan nak panjat pun susah sebabnya tinggi macam gunung. Tadi dah ada 2 gunung ni, bukan bukit ni, gunung kan, 2 gunung. Kemudian dicantumkan dengan tembaga, memang insya-Allah dan ikut janjinya ni mereka memang takkan dapat melepaskan diri. Dan setelah selesai kerja menutup tembok tersebut, berkatalah Zulkarnain, qala hadha rahmatun min rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Dan dalam pada itu apabila sampai janji Tuhanku, dia akan menjadikan tembok itu hancur lebur. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan adalah janji Tuhanku itu benar. Jadi nanti memang pada waktu itu tembok itu kuat. Akan sampai masanya tembok itu akan hancur lebur. Dan bila akan hancur lebur, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dan Zulkarnain menekankan janji Allah itu benar. Janji Tuhanku itu benar. Memang benarlah. Ya. Benarlah dah hancur dah pun tembok tu. Dan beberapa ulama kita dah buat kajian mencari semula tembok yang hancur itu dan mereka menemui suatu kawasan di antara Rusia, perbatasan Rusia tu, di bawah selatan Rusia tu, sebenarnya dah mendekati dengan kawasan Turki ya. Jadi sebab kita tahu masyarakat Turki ni luas daripada timur ke barat, daripada negara Turki itu sendiri adalah sebelah barat Turki yang paling barat, sampailah ke Uyghur di China tu pun bangsa Turki juga, Turkistan namanya. Jadi semua tu Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, mereka semua tu adalah bangsa Turk. Mereka adalah benteng umat Islam dalam berhadapan dengan musuh. Jadi ditemui 2 gunung yang telah ada lorong di celah 2 gunung itu ya, dan ia terletak di selatan Rusia. Maknanya mereka sudah pun bebas dan didapati ada logam ya pada komponen gunung tersebut. Okey. Jadi watarakna ba'dhum yawma idin yamuju fi ba'd. Kata Zulkarnain, nanti bila Allah bebaskan, Allah izinkan mereka keluar, macam mana mereka keluar? Mereka musnahkan tembok tu kan. Dan ikut satu hadis Nabi SAW, mereka melubangi tembok itu setiap hari. Sehinggalah pada suatu hari dalam hayat Nabi, lubang itu sudah pun sebesar bulatan tangan ni. Nabi buat tunjuk macam tu kan. Jadi waktu tu di 1400 tahun yang lalu. Kalau dah berlubang besar tu, maknanya sekarang ni memang dah tak ada dah lah lubang tu, dah besar dah lah jalan tu kan. Dah lepas lah mereka. Jadi bila mereka lepas, kata Allah, dan kami biarkan ba'dahum, ya, sebahagian mereka yauma idin pada hari itu yamuju fi ba'din, keluar beramai-ramai dan bercampur baur antara satu dengan yang lain. Maksudnya bercampur baur dengan manusia lain, bercampur baur dengan kita. Kita di sini kan, di Malaysia ada berapa bangsa kan, Melayu, Cina, India, Kadazan di Sarawak tu ramai bangsa-bangsa orang asli kan. Mereka telah pun bercampur baur dengan kita ya. Kita tak tahu sebenarnya siapa Ya'juj Ma'juj di kalangan mereka. Cuma adalah ciri-cirinya tu. Ciri-ciri yang saya sebut ya lepas kita habis tafsirkan ni. Wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Dan kemudian akan ditiup sangkakala lalu kami himpunkan makhluk-makhluk seluruhnya di padang mahsyar. Jadi tiup sangkakala masa tu kiamat, barulah mereka ni benar-benar mati bersama dengan semua manusia lain, lalu kita akan berhimpun di padang mahsyar. Okey. Jadi anak-anak sekalian, apa yang kita dapat ambil pengajaran daripada sini ialah bahawasanya kehidupan kita pada hari ini adalah di akhir zaman dan kita sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran daripada pelbagai penjuru. Ya, kalau anak-anak tengok kan, Ya'juj Ma'juj ni orang tak boleh hidup dengan mereka, mereka sangat kejam. Kan? Jadi kita boleh nampak sebenarnya dalam dunia kita hari ini ada bangsa-bangsa yang sangat kejam. Kan? Sampai kita pun tak faham kenapa mereka kejam sangat. Kekejaman yang di luar akal sihat manusia. Maknanya kalau kita lah jadi manusia dan kita memegang kuasa dan kita tak sanggup nak jadi kejam seperti itu. Kan? Kita nak hidup harmoni tanpa mengira bangsa. Tengoklah kat Malaysia ni macam mana kita hidup harmoni. Kita hargai semua orang. Kan? Semua orang menjadi Malaysian. Jadi ada bila berbicara fasih dalam bahasa Melayu, jadi bangsa Melayu. Kan? Tak ada masalah. Kan?
dalam boleh letak. Kita tak kisahlah orang datang dari mana asalkan kita nak hidup harmoni, aman, damai. Tapi Ya'juj Ma'juj ni di mana saja dia berada, dia akan menyusahkan orang yang hidup dengan dia. Jadi kita tengok antara hadis yang menceritakan tentang sifat-sifat Ya'juj Ma'juj ni, muka mereka bagaikan perisai yang dipukul. Anak-anak tengok perisai perisai yang dalam perang Cerita Ertugrul tu, tengoklah Cerita Ertugrul, Kurulus Osman, Buyub Uyani Seljuk, bagus tu cerita macam tu, bagi semangat sikit kat kita. Hatamkan cerita tu, tak usah, main game boleh sikit-sikit tapi jangan main selalu. Cerita Korea tak payahlah, nanti jiwang-jiwang aja jadinya, ya. Kita fokus pada sejarah kehebatan kita dahulu. Jadi cuba tengok perisai dalam cerita-cerita yang digunakan. Jalaluddin yang terbaru ni, cerita Jalaluddin. Bagus, cerita-cerita Turki ni bagus. Especially yang sejarah. Jangan tengok yang moden-moden lah. Yang sejarah tu bagus. Jadi dipegang perisai kan. Perisai ni besi kan. Nampak kemek. Jadi dalam satu hadis diceritakan bagaimana Ya'juj dan Ma'juj ni ibarat perisai besi yang dipukul. Kemek mukanya. Ada satu masa kemek mukanya. Sepet matanya. Jadi mereka ini adalah di kalangan Ya'juj Ma'juj. Memang membuat kerosakan di muka bumi, makan segala-galanya. Kita tak makan, dia pun makan. Kita tak makan kayu kan. Tak makan kayu tapi ada biskut dibuat daripada kayu. Mereka buat. Kita tak makan plastik kan tapi ada beras daripada plastik mereka buat. Kita takkan nak masak plastik jadi sayur kan tapi ada sayur dibuat daripada plastik kan. Jadi kita tengok macam apa hal manusia, peliknya manusia buat telur, buat beras, buat sayur pakai plastik. Lepas tu makan pula. Kalau kita kenal Ya'juj dan Ma'juj, maka kita tak terkejut dengan tabiat-tabiat pelik tersebut sebab sudah pun diceritakan. Kalau kita kata selesa kehidupan mereka, memang susah. Susah. Dia cakap bahasa dia. Tak nak cakap bahasa kita. Kan? Nanti dia buat hal dia. Kan? Katalah, ni contoh ya, di mana mereka berada walaupun mereka minoriti, mereka akan menyusahkan yang lain. Itulah dia. Itu antara sifat-sifat Ya'juj dan Ma'juj sampai tahap mereka tak boleh hidup dengan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi Allah izinkan mereka lepas di akhir zaman. Bila kita akan kenal Ya'juj dan Ma'juj, kita akan pasti, rupa-rupanya Ya'juj Ma'juj. Bila? Apabila kelak Imam Nabi Isa datang. Nabi Isa datang kan membunuh Dajjal. Selepas Dajjal mati, Ya'juj Ma'juj muncul. Dia marah, dia serang satu dunia ni. Rupanya mereka di mana? Mereka ada di seluruh dunia. Jangan terkejutlah kita nanti. Rupanya kat Malaysia pun ada. Kan? Sebab apa? Memang dah diceritakan pun. Itulah di antara tanda-tanda akhir zaman. Jadi mereka akan marah kerana Dajjal telah dibunuh. Kenapa pula mereka marah? Adakah mereka bekerjasama dengan Dajjal? Jawapannya ialah sistem mereka dan sistem Dajjal itu sangat membantu, saling mendukung. Walaupun mereka tidak berikrar menjadi tentera Dajjal. Sebab tentera Dajjal ni ada yang berikrar ni, Yahudi. Itu dia. Yahudi daripada Khurasan di Iran, 70,000 akan keluar bersama dengan Dajjal. Itu mereka memang tentera yang berikrar untuk bersama dengan Dajjal. Okay, ni hadis betul ni, hadis sahih. Jadi, yang Ya'juj Ma'juj ni mereka tak declare diri mereka tentera Dajjal. Tetapi, segala hasrat yang mereka ingin capai sesuai dengan sistem yang dicipta oleh Dajjal. Maknanya Dajjal buat sistem riba kan. Dajjal buat sistem kapitalis. Semua sistem Dajjal ni sangat sesuai dengan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj seronok guna sistem tu sebab dia kaya raya. Dengan sistem tu dia dapat menguasai dunia. Jadi dia sukalah Dajjal. Tiba-tiba Dajjal dibunuh, maka dia sangat marah. Dia akan serang semua orang, terutamanya orang-orang Islam. Masa tu pun kita tahu, ya Allah, Ya'juj Ma'juj rupanya dia ni. Itulah. Mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah SWT. Masa pun dah berakhir, ada rezeki insya-Allah kita sambung pula di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.